since I'm studying in an integration school, which is like we would mix up with the normal students, so there are some challenges that we face during our classes. Like for example, the teacher will teach like how they teach the normal student. So me being a visual impaired student, like have some difficulties in catching up with what the teacher teach. Sometimes it might be like very fast, so I could not write my notes or do the exercise on time. So with the help of my partners, like the sighted friends, they could like help me to tell what's the teacher wrote on the whiteboard, or help me to read back the notes so that I could catch up with what is going on in the class. Permainan roda impianku. Yang jawab pusing. Awak tengok kalau awak dah pernah belum markah, nanti cikgu bagi perkataan, awak dapat eja, awak dapat juga markah. Nanti juga awak akan dapat markah kalau awak dapat eja. Kita mula dengan batik. Cepat. Pusingkan. Lajukan. Lepas ratukan. Okey, berapa tu? Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk kenderaan. Kenderaan. Okey, tengok sini tau, tengok sini. Kita nak belajar kenderaan. Okey, kenderaan ada 3 jenis. Tiga jenis. Sama satu. Okey, ni kenderaan. Okey, yang pertama kenderaan darat. Ada kenderaan darat. Okey, yang kedua kenderaan udara. Kemarin cikgu dah ajak kamu berkenaan dengan identiti Malaysia, iaitu ada 2 benda. Yang pertama, bunga raya, iaitu bunga kebangsaan kita. Yang kedua, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Okey. Macam ni, sebenarnya bila kita kata dasar sifat penolakan ni, memanglah kita di kementerian sebenarnya memang kita menerima anak-anak ini. Dalam peraturan-peraturan pendidikan khas kita dinyatakan kita menerima pelajar-pelajar yang telah boleh menguruskan diri sendiri. Okey. Tetapi bila kita katakan kita buat pemantapan dasar sifat penolakan pada tahun 2019, ya, yang seperti telah diumumkan dalam parlimen dan sebagainya, makna kita galakkanlah ibu bapa, sebab kadang-kadang ada ibu bapa dia tidak mendaftar anak dalam kita punya sistem. Jadi ibu bapa takut hantar anak sebab tidak didaftarkan. Jadi tak tahu pun mana nak hantar. Jadi tahun lepas kita nyatakan walaupun tidak berdaftar, datanglah bawa anak itu. Kita tempatkan di kelas-kelas yang sepatutnya. Dan kita kata orang kalau bisa kata belum daftar, kita bagi borang pendaftaran. Dan kita minta mereka, yang ini bukan kata kita tolak, kita minta ibu bapa membawa anak-anak ke klinik-klinik kerajaan supaya mereka dapat mengesahkan anak itu adalah OKU. Sebab kita lepas itu mereka perlu pula pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendaftarkan anak ini sebagai OKU. Jadi sebenarnya memang kita galakkan ibu bapa datanglah bawa anak. Contohnya tahun inilah kita menerima seorang anak yang mempunyai kata orang kecacatan pelbagai, physical disability and I should say mental disability, umur 7 tahun with a mental age of 8 months. Tidak boleh bertutur, tidak boleh berkomunikasi dan sebagainya. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk membantu anak ini bagaimana mereka boleh duduk bersama rakan-rakan lain di sekolah. Jadi inilah usaha-usaha daripada pihak kementerian, terutamanya bahagian pendidikan khas, untuk kita pastikan anak-anak ini tadi dalam dasar zero reject policy ataupun dasar sifat penolakan ini, mereka dibenarkan masuk ke sekolah. Dan guru-guru wajib
menulis rancangan pendidikan individu bagi anak-anak ini. Okey. Ya, rancangan pendidikan individu ni memang sangat penting lah. Every child yang datang ke sekolah kita dia mempunyai masalah yang berbeza, kekuatan yang berbeza. Jadi guru kena bersedia dengan menulis rancangan pendidikan individu tu supaya tahu anak. Bagi sekolah kebangsaan, peruntukan sebanyak RM23 juta akan disediakan untuk memastikan sekolah mempunyai kemudahan mesra orang kelainan upaya. Ini selari dengan dasar penolakan sifat atau zero reject yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan di mana tiada kanak-kanak OKU dinafikan hak pendidikan disebabkan kelainan upaya mereka. Pada pendapat saya, cadangan penambahbaikan PDPC untuk murid berkeperluan khas, jika saya menjadi guru di peringkat sekolah menengah, saya akan mempelbagaikan lagi teknik-teknik PDPC khas. Sebagai contoh, kaedah PDPC yang diterapkan kepada murid berkeperluan khas ini haruslah mempunyai unsur yang menarik dan juga sesuai dengan tahap keupayaan mereka dan juga selaras dengan dasar pendidikan inklusif. Secara tidak langsung, murid-murid ini dapat memahami dengan baik serta menerima keseronokan daripada pembelajaran. Oleh itu, saya dapat simpulkan bahawa guru-guru memainkan peranan yang sangat penting dalam kemenjadian murid berkeperluan khas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil pemerhatian daripada kumpulan, teknik dan pengajaran yang digunakan oleh setiap guru adalah berbeza-beza mengikut keperluan murid tersebut. Melalui video tersebut, dapat dilihat bahawa setiap guru menitik beratkan interaksi yang baik antara guru dengan murid dalam mengajar murid berkeperluan khas. Sebagai cadangan penambahbaikan PDPC bagi murid berkeperluan khas, setiap guru perlulah menyediakan borang penilaian bagi membantu mereka untuk menilai di manakah tahap penguasaan murid tersebut. Secara kesimpulannya, teknik pengajaran yang bervariasi dan kreatif amatlah penting untuk membantu murid berkeperluan khas untuk belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya pula sebagai bakal guru yang akan membimbing anak-anak murid di masa hadapan, saya berpendapat bahawa kehidupan masyarakat sekarang dan remaja-remaja sekalipun tidak lari pada penggunaan teknologi. Oleh itu, apa kata kita gunakan kemahiran-kemahiran yang ada pada guru-guru yang sekarang maupun yang akan datang. Kita boleh nampak pelbagai bidang dalam guru-guru zaman sekarang ada teknologi maklumat, matematik, semuanya boleh bekerjasama dalam membentuk teknologi dan alat bantu pemula belajar yang bersesuaian untuk pendidikan murid-murid berkeperluan khas. Oleh itu, interaksi antara guru arus perdana dan guru-guru pendidikan khas perlu ditingkatkan dan perlu dinaik taraf untuk teknologi-teknologi yang boleh membantu murid-murid berkeperluan khas dalam program-program pendidikan inklusif. Oleh itu, saya syorkan dan saya cadangkan daripada pihak saya sendiri, insya-Allah, jika kita menaik taraf pendidikan dan menggunakan lebih banyak teknologi yang menarik minat lebih ramai anak-anak berkeperluan khas ni, kita boleh membantu mempercepatkan perkembangan dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Oleh itu, insya-Allah